selesai sudah bahagian yang kita panggil sebagai vocab ataupun mufradat. Ini adalah sesuatu yang perlu dan saya enforce dengan lebih banyak lagi pada kali ini. So I know some of you are just reading, but try to make an effort to memorize, okay? Be as simple as colors, be as simple as things. I just want you to be familiar and try to remember these words, especially words from Quran. I did share last session kan, if you can, if you want, you get ayat Quran. Okay, ayat Quran, you memorize ayat Quran, maybe from Juzuk Amma 1 line or 2 lines, but from the one ayat tu you take each word. Misalnya idza, if ataupun ketika, whenever. So you do it like that because to help you in remembering the vocab. Sebab bahasa Arab atau apa saja bahasa you belajar kalau tak ada vocab dia kurang mantap. Okay, so kita hari ni kita akan sambung bahagian revision kita buat tentang surah An-Nisa. Yes. Okay, kita terangkan balik tentang isim mu'rab, mabni dengan ghair munsharif. Remember the 3 magic number saya terangkan. Okay, kalau tak ingat boleh tengok balik kita punya previous video. Okay, you can see how we explain the magic number is 3. So hari ni kita akan terangkan dengan lebih lanjut. Alright, selain daripada isim mu'rab, mabni dan ghair munsharif, kita akan sambung bahagian fi'il pula, kita akan kupas dengan lebih lanjut. But before that, Ustazah ada satu soalan. Perkataan iza, okay, ingat tak surah Takwir, surah perkataan iza, harap saya tak suruh you all buat, tapi saya nak tanya you all, kalau perkataan iza tu dia isim ke fi'il ke huruf? Selalu satu orang jawab. Okay, sebab ada yang tanya Ustazah, sebab bila dia buat sendirilah, dia buat latihan sendiri kan, saya suruh buat surah Nisa je, tapi dia nak juga buat surah At-Takwir. Saya cakap okay, very good. So dia tanya, iza ni isim, fi'il ke huruf? Siapa ada jawapan? Anyone? Ada? Kalau ada jawapan, unmute yourself. Iza? Huruf ya? I think it's fi'il. Fi'il pula, okay. What makes you think is it fi'il? Because it's like master, you know, telling you when. Alright, okay. So good try. Somebody say huruf. So huruf apa? So kalau huruf dia mesti ada something kan? Huruf apa tu? Huruf ini ada tulis. Huruf apa? Harfu nasbin. Oh, Iza tak boleh harfu nasbin. Cannot. Harfu nasbin. Iza is not harfu nasbin. That one is inna, Cikna. Sorry? Is it isim? Isim. Okay, kalau isim apa? Kalau Isim huruf? mabni. Isim mabni. Okay, which part? Kita ada 7. Ingat tak last week kita belajar? Ada jenis 7 isim, correct or not? Yes. Yes or no? So which part? Isim isyarah. Okay, isim isyarah adalah kata tunjuk. Adakah Iza isim kata tunjuk? Which part of it yang menunjuk? Okay. Huruf, bukan huruf. Huruf. Okay, kalau you kata huruf apa? We did this actually. Mabni, ya. It's definitely mabni. It cannot be munsharif, it cannot mu'rab. Itu betul. Jenis isimnya betul. Tapi sekarang saya tanya jenis kalimah dia. Ingat tak? Faham tak soalan Ustazah? Okay, kita ulang lagi sekali Ni ada bang soalan ni. Zaraf zaman. Zaraf. Oh, very good. Yeah, correct. Yes, okay. So here's the thing. Okay, let's look here on the screen. Alright, remember the magic 3 that I explained last week, magic number 3. Pertama, when you see a kalimah, I ask you, this is step by step, please remember this When you see a word, mesti ada 3 benda ni you nak kena ingat. Okay? Yang pertama, kalau kalimah adalah isim, fi'il dengan huruf. Yes or no? Okay. Isim, fi'il dan juga huruf. Yes? Okay? Yes. So, bila ada isim, fi'il dan juga huruf, bila you dah start identifying whether dia isim, fi'il dengan huruf, you mesti nak tahu jenis dia. Tu yang you panggil ada i'rabnya, ada apa ada marfu', mansub, majrur, i'rab bil harakat, sama ada dia mu'rab, mabni dan sebagainya. Itu yang kita dah explain last session, you boleh tengok. Cuma sekarang saya tanya perkataan iza ni, okay? Dia isim ke fi'il ke huruf? Okay? So now, here's the answer. Iza ni, okay, dia boleh jadi, okay, let's look here Sekejap. Alright, iza ni, dia boleh jadi 3. Okay? Yang pertama, kita panggil dia
harfu, which is huruf, betul? Harfu mufaja'ah. Ingat tak masa saya suruh buat latihan, saya suruh tanya kenapa huruf idza ni dimasukkan dengan fi'il madi sedangkan kejadian tu di masa akan datang. Betul tak betul? We did this kan? So we have harfu mufaja'ah. Bermaksud apa? Tiba-tiba. Yes? Okay, Yes. so harfu mufaja'ah. And then number 2, we have what we call as zaraf. Correct? Yes? Okay. So zaraf apa? Zaman ke makan? Zaman. Zaraf zaman. Very good. Sebab dia berkaitan dengan masa. Okay, we'll go through one by one. Just let me write first. Okay. Zaraf zaman. The last one is what we call as, okay, adatus syart. Okay. Okay, ataupun kadang-kadang dipanggil adat ataupun harfu syart. It's a huruf also, in other word. Harfu syart. So kita panggil harfu syartin. Okay, now. Right. So we have 3 1, 2, okay, 3 Okay, so kita ada 3. Alright. Now. Apa maknanya? Harfu mufaja'ah, maksud dia apa? Cik? Mufaja'ah. Maknanya apa? Tiba-tiba. 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 Apa tiba-tiba? Tiba-tiba lah. Okay. Okay. Harfu syart ni maknanya sekiranya. Oh, if lah. Betul If sekiranya betul Okay. Zaraf zaman ni adalah kata penyambung yang berkaitan dengan masa. Okey? Kadang-kadang kita panggil dia sebagai ketika. Kata penyambung atau kita cakap ni. Ketika. Kata penyambung Alright. Atau we call it linking words lah. Alright. Okay now. So, apa yang membezakan ketiga-tiga ni? Bila nak tahu dia harfu mufaja'ah, bila nak tahu dia harfu syar, atau bila kita nak tahu dia zaraf zaman. Okay, here's the thing. Kalau misalnya, macam mana? Kan saya tanya, macam mana nak tahu beza dia? Saya tanya awak lah. Tengok ayat dia lah. Ingat tak minggu lepas kita cakap tahu korina ataupun tahu pembayangnya. Berdasarkan ayat yang mana nak tengok cik? Betul cik cakap tengok ayat. Tengok ayat di mana? Selepasnya. Selepas atau sebelum. Okey? Itu akan beri you gambaran. Mana satu jawapannya. Boleh cik? Faham ni? Okey? Sebab kalau ayat yang selepas atau ayat selepas atau sebelum tu atau perkataan, bukan ayat, sorry. Perkataan sebelum atau selepas dia akan memberi pembayang. Ini apakah makna dia? Okey tak ni? Alright. So saya adjust sikit ni. Agilah tak payahlah arrow ni. Sibuk aje. Faham lah kat situ. Alright. So, tiba harfu mufaja'ah ni bermaksud tiba-tiba. Jadi kalau tengok ayat tu macam tadi, idza syamsu kuwirat, keadaan tu berlaku bila dalam keadaan tiba-tiba, bila matahari tu berputar ataupun dalam keadaan yang bergeludak, dalam keadaan yang sangat menggerunkan. Sebab tu bila kita baca surah At-Takwir hari tu kita buat tafsir, kita kata ayat tu walaupun digunakan di masa akan datang ataupun kejadian tu dia berlaku masa akan datang, tapi kerana nak capture attention, nak tunjukkan benda ni sesuatu yang bagus. Ingat saya sebut berulang kali, Al-Quran ketika zaman Rasulullah SAW diturunkan, dia bukan dalam bentuk mushaf. Dia bukan ditulis, betul tak? Betul. Jadi dia dalam keadaan yang didengari. Jadi bila nak didengari, tak ada nak highlight ke nak color-color macam saya buat ni, tak ada. Okay. Jadi macam mana kita nak tahu? Berdasarkan ayat sebelah, dan kalau nak highlightkan lagi, ayat tu sangat penting, maka kita gunakan perkataan, kita gunakan words. Macam contohnya macam ni lah. Perkataan yang mungkin macam dia opposite makna dia. Sesuatu kejadian akan datang. Apa dia? Tak ada. Okay, kejadian yang akan datang. Tapi kita gunakan fi'il madhi misalnya. Okay, so tu maknanya harfu mufaja'ah. Ada tu syarat ni maknanya sekiranya. Sekiranya kata sekiranya berlaku, ataupun kadang-kadang digunakan idza atau
Ista'lam tanjah. Kalau you buat, you dapat. Idza ja'a, idza ta'allama fantasara misalnya. Kalau you belajar, you akan berjaya. You do something, then you get something. So it's a ayat yang you boleh tengok, you boleh tahu maknanya berdasarkan ayat yang selepasnya atau sebelum kita panggil pembayan atau karinah. Zaraf zaman ni, okay, dia bermaksud ketika dan dia adalah kata penyambung. So, like Ustazah pernah share sebelum ni, kalau zaraf zaman ni, Ustazah letakkan dia dalam kategori apa? Huruf kan? Betul tak? Ni bahagian zaraf ni, okay, kalau you baca dekat kitab Ajurumiyah ataupun kitab klasikal Arabic ya, Ustazah nak explain sedikit. Mereka letak zaraf ni under isim. Okay? Sebab dia selain daripada zaraf zaman, dia ada makna yang dipanggil sebagai maf'ul fihi. Okay. Just tulis saja, just dengar saja dulu ya. Nanti ni kita akan buka buku, saya akan tunjuk explain lebih lanjut. Dia ada lagi satu nama, namanya maf'ul fihi. Maf'ul ni ada 5 namanya. Okay, dia ada 5 maf'ul, salah satunya maf'ul fihi. Dan maf'ul ni dia hanya boleh berlaku pada isim sahaja. Okay, hanya isim sahaja. Tak boleh pada huruf, tak boleh pada fi'il. Tetapi Ustazah letakkan ni, Ustazah nak memudahkan you punya pemahaman, kita letakkan kaedah sebab dia memang mu'rab. Dia tak boleh dia bukan mabni, tak boleh mu'rab pun. Dia bukan ghair munsharif pun. Maka nak memudahkan kita letakkan dia under haraf kerana nak memudahkan awak faham apa sahaja yang datang selepas zaraf mesti apa i'rabnya cik? Lepas zaraf mesti apa? Majrur, yes, very good Cik Sundusia. So anything that comes after zaraf, amamal barri misalnya. Okay. Fauqal adha. Fauqal adha. Dalam Quran, you baca. Fauqal adha. Babibu. Azabi. Azabi. Kalau you baca dalam Quran, fauqal azabi. Okay. So kerana zaraf tu kebiasaannya selepas zaraf wajib majrur, maka Ustazah letaknya under kategori huruf untuk memudahkan. Tapi kalau buku klasikal dia letak dia sebagai isim. Okey? Boleh tak ya? Kita bukan go against ulama tapi kita nak memudahkan you faham. Okey? Sebab kita nak letakkan dia, kita letak dia kategori harfu jar macam tu. Understand tak ni? Boleh tak? Okey? So soalan Ustazah tadi, idza tu huruf ke isim ke? Tengok ayat. Boleh ni. So dia boleh jadi salah satu daripada jawapan tersebut. Dan tetap dia mu'rab. Saya pernah sebut kan? Huruf dalam semua keadaan dia adalah mu'rab ke mabni? Mabni. Huruf bukan mu'rab. Sorry. Huruf dalam semua keadaan adalah mabni. Okay? Tadi saya salah cakap. Saya ulang lagi sekali. Idza, alright? Dalam semua keadaan dia adalah mabni. Boleh tukar tak cik? Tak boleh. Bentuk dia idza tak boleh, izu, izi tak boleh. Tapi i'rabnya boleh berubah tak? Mungkin boleh berubah. Dia boleh jadi mubtada kadang kan? Ada boleh jadi lain-lain misalnya. Okay. So macam tadi dia boleh jadi dalam keadaan seolah-olah harfu jar zaraf maka dia selepas tu menjadi majrur. Kalau idza syamsu bukanlah sebab lepas idza tu marfu misalnya. Clear tak ni? Okay. So kita jumpa huruf-huruf ni, kita akan belajar dengan lebih lanjut huruf-huruf yang rupa dia macam isim atau bukan rupanya, huruf-huruf yang mabni ada kalanya dipanggil sebagai isim. Contoh macam isim istifham, sebagian ulama panggilnya ada ketika dia panggil harfu istifham. So jangan terperanjat kalau nanti ni huruf lah bukan isim. Kita letakkan ada isim sebab ayat tu menjadi mubtada macam tu sebagai permulaan nak memudahkan you faham. Okey tak ni? Ada soalan tak sekadar setakat ni? Okay. So don't be surprised in the future if you see there are some huruf and it becomes an isim. Macam tadi isim istifham atau isim yang dia mungkin boleh jadi huruf. Tak semua ya, ada sebahagian saja. Kita slowly nak belajar yang kita panggil dalam variables yang bukan kebiasaan. Okay. Like I said, the basic of the most ataupun yang kebanyakan perkataan dalam Al-Quran tu yang kita dah belajar dalam isim. All the murakabats, all the 1, 2, 3 rules. Remember? Kita ada isim, fi'il dengan huruf. Kemudian kita bahagikan dia kepada isim, mu'rab, mabni. So itu adalah kebiasaannya. Memang dah ada, kita dah belajar. Cuma ni yang mungkin hukum-hukum yang ada tapi tersebanyak yang lain-lain. Boleh tak ni? Alright? Ada soalan tak? Okay, before Ustazah move on to the next one. Any question on this?
Tak ada. Okay. So isim mu'rab mabni very clear. Alright. Kita nak isim saya cakap lagi sekali. Huruf semuanya mabni. Okay. Fi'il, dengar ya. Fi'il, isim dia boleh mu'rab mabni dengan ghair munsharif. Fi'il dia cuma mu'rab dan mabni sahaja. Ghair munsharif tu yang niabah muqaddarah tu itu hanya untuk isim sahaja. Ingat Alright. And then kalau huruf semuanya mabni. Okay. Saya nampak ada yang keruk-keruk kening. Dia macam mana ni tiba-tiba hilang kat you kan. Ulang lagi ya. Okay. Ya. Ulang lagi sekali. Okay. Ustazah tulis. Okay, sekejap. Ulang lagi sekali. Ada dah yang keruk-keruk kening dah. Apa benda lah ni. Okay, kita tulis ni kalimah ya. Okay. So kalau kalimah. Okay. So kita kata, alright, ni dari sudut mu'rab mabninya, okay. Kita ada marfu' mansub dan sebagainya lah. Kita kata kalau misalnya kan kalimah, ada 3 kan. Isim, fi'il dengan huruf, betul tak? Okay. Dan huruf, betul? Oops. Alright, okay. Now, kalau dalam kalimah tu ada isim, fi'il dengan huruf, okay. Dalam satu bahagian kita panggil jenis kan. Kita kata jenis tu kalau kita kata pembahagian i'rab mu'rab mabni dengan munsharif tu dari sudut spellingnya lah. Boleh cakap dari sudut sarafnya lah. Boleh juga kita sebut macam tu. Alright. So sekiranya kalau isim, okay. Isim, okay. Dia ada 3. Dia isim mu'rab. Ni Ustazah tulis dalam bahasa Melayu dia tulis dalam bahasa Arabnya, okey. Mabni ataupun ghair munsharif. Okey. Alright. Kalau fi'il kita belum habis belajar lagi. Tapi ni Zah beritahu ini advance saja. Fi'il dia hanya 2 saja. Mu'rab dan mabni. Dia makin sikit lah, makin turun. Isim. Kalau huruf dia mabni saja. Dah, tu je. Mabni. Okay. Okay. Kalau isim dia boleh dalam 3 jenis, 3 kategori. Okay. Kita boleh sebut dia sebagai mu'rab, mabni dengan ghair munsharif. Kalau fi'il dia mu'rab dan mabni sahaja. Okay. Kalau huruf dia mabni saja. Itu perbezaan isim, fi'il dengan huruf dari sudut jenis kalimahnya. Isim. Okay. Alright. Fi'il, mu'rab, mabni. Yes. 23. Alright. Okay. Huruf mabni. Ada soalan tak? Okay, ini dari sudut mu'rab mabni dengan munsharif. Sebab apa kita nak tahu mu'rab mabni dengan munsharif ni dari sudut sarafnya, dari sudut spelling dan patternnya, cik. Boleh faham tak ni? Spelling dan pattern ni kita bahagikan dari sudut mu'rab mabni dengan munsharif. Okay, mungkin saya tulis kat sini, saya tulis je lah kat sini. Mu'rab ni spelling and pattern Okay. Kita cubalah nak mudahkan ni. Dari sudut sarafnya, spelling and pattern. Sebab tu kadang-kadang dalam kitab buku Nahwu, saraf ni dia tak pisahkan dengan i'rab ataupun grammar Nahwu. Sebab dia macam sama. It's part of it actually. Okay. So mu'rab mabni dengan munsharif ni dari sudut sarafnya. Faham ya? Spelling and patternnya. Macam mana keadaan perkataan tu. Boleh berubah, boleh ditambah ataupun tidak. Faham ni? Kalau mu'rab makanya dia boleh berubah barisnya, boleh ditambah hurufnya macam musanna jamak, right? Tapi kalau misalnya mabni, dia static at all points, tak boleh berubah. Okay? Dan ghair munsharif tu, yang kita cakap lah, dia boleh berubah tapi semi flexible sahaja. Okay, ada niabah dan muqaddarah. Okay? Dari sudut spelling and pattern. Sekarang kita akan go a little bit in depth tentang spelling and pattern. Macam mana setiap huruf tu
kalau ditambah misalnya baris atau huruf ataupun perubahan yang ada di pada perkataan tu selain daripada dia berubah kedudukan maknanya. Faham tak maksud kedudukan makna? Kedudukan makna tu i'rabnya, selain daripada tukar status maknanya, dia juga boleh jadi imbuhan, tambahan imbuhan makna. Macam tadi kan maklum kasih contoh kan, dia kata fa'ala, fa'il, maf'ul, boleh buat mif'al. Nampak tak perubahan ada kat situ? Lain kan, dia dengar lain kan? Dia kata aja dah jadi lain. yes, because itu ada juga. Itu namanya pattern. Faham tak ni? Mesti by now saya nak you all dah faham konsep pattern spelling and pattern sorof tu macam mana. Understand tak Kak Yu okay? Sofia okay? Kak Lima? Boleh lah sikit-sikit. Okay? Tak ada. Cik Sundusia okay? InsyaAllah. Okay? Ni memang baru. Jadi kita akan ambil masa sikit untuk terangkan tu. Saya akan ulang-ulang. I nak tunjuk you. As you move along, these are the things yang akan slowly introduce to you. Kalau belajar sorof je gitu nanti dia macam blur. Apa ni? Lah faham lah kan? So slowly bila tengok ayat, kita implement. Masalahnya sekarang ni, bukan masalahnya. Challenge-nya bila you belajar ni, sebab you ada banyak ilmu, saya dah terangkan. Tapi challenge-nya nak applykan ilmu you dah belajar. Betul tak Kak Siti? Dia angguk-angguk. Betul lah, sebab itu yang memang cabaran ramai orang menuntut ilmu, nak applykan, nak praktikkan apa yang kita belajar. Jadi ustazah ajar terus straight away practice dekat ayat Quran. Ustazah minus jam teori step dulu. Terus buat praktik. Ustazah kata, ustazah rasa paling penting adalah kita bila buka Quran, kita nak faham tu. Bukan nak fikir, oh ini apa ya, nak terangkan ni definisi ke apa, tidak. Nak terus dapat macam tu. So boleh baca terus you dapat. Okay. So faham Jadi bila kita faham mu'rab mabni ghair munsharif daripada sudut spelling patternnya, dari sudut jenis perkataan tu macam mana keadaan dia, dia sangat-sangat membantu untuk you faham ayat Quran tersebut. You akan understand kenapa ini sebenarnya harfu jar. Tapi kerana dia harfu jar tak bolehlah tulisnya Ibrahimi sebab dia adalah ghair munsharif misalnya. Okay. And then you tengok ayat ni mula dengan rusulan, betul tak? Rusulan ni marfu' mansub ke majrur. Dia kata dia isim mu'rab kan? Majrur. Dia mu'rab. Apa majrur. Isim mu'rab betul tak? Kak, kau bincang ni surah Nisa ke surah Syams? Surah An-Nisa. Yang sekarang ni saya tunjuk kat skrin. Tadi tu saya tunjuk contoh idza. Okay? So, rusulan. Okay, lagi sekali. Rusulan here, it's isim mu'rab kan? Makanya dia boleh berubah kan? Macam takliman kan? Maka dalam keadaan ni, you tengok di awal perkataan ni dia adalah dalam bentuk apa? Marfu' mansub ke majrur? Mansub. Kenapa mansub nanti kita terangkan, nanti awak kena fikirlah. Nanti kita akan buat. So you akan start to think. Why is it at the start of a sentence it's already mansub? It's not also mansub startingnya. Why you explain lah later. Okay, you do it more like that. Okay, so I don't want to go through the i'rab yet. We will do it later. Okay, when the time when hari ni saya langsung terus nak terangkan tentang ni. Okay, faham mu'rab mabni dan munsharif? Kalau tak faham beritahu. Okay, now bahagian yang kedua, saya dah tengok your answers, you all dah submit to me. Okay, ada kesilapan yang berulang dari orang yang lain, tapi kesilapannya sama. So take note bila saya buat penerangan ni. Okay, now. So tadi kita dah terangkan bahagian mu'rab mabni dan ghair munsharifnya satu isim. So isim boleh jadi mu'rab mabni dan ghair munsharif. Tadi saya sebut fi'il dia hanya mu'rab dan mabni. Okay, now. Bila kita cakap tentang fi'il, dia dengar ya. Bila kita cakap tentang fi'il, fi'il ada berapa jenis? 3 kan? Betul tak? Kita ada fi'il madi, mudhari dan juga amal. Okay, now. Soalan saya ni sangat mudah. Awak kena tengok ni fi'il. Okay, sama juga macam isim, dengar ya. Bila nampak satu kalimah fikir. Ini isim ke, ini fi'il ke, ini huruf. Betul tak? Itu saya suruh tanya dulu. Yang pertama. Kedua, tengok mu'rab mabninya kalau dia isim. Tu the steps. Kalau fi'il, okay, this one I want you to write the steps lah. I think I'm going to write for you lah better. Okay, now okay, ni adalah sudut saraf. Okay, faham ya? So, misalnya gini. Cara nak jawab soalan lah ataupun nak mudahkan you I kenal kalimah ni. Okay. Misalnya kalau perkataan tu isim, okay. Kita letaklah perkataan tu, you dapat kan soalan pertama itu. Question yang pertama, you nampak satu perkataan saja, you kata dia isim, fi'il ke huruf, betul tak? Ini penting
Sebab bila you tahu ni, you akan jawab dengan lebih tepat. Okay, dia akan membantu you untuk jawab dengan lebih baik. So you kata soalan yang pertama, you kata dia isim, fi'il dengan huruf. Okay, now you dah identify. Okay, misalnya you kata isim. You kata dia isim. Okay, now. Kalau isim, ni soalan yang next you kena tanya. Adakah dia isim mu'rab, mabni ataupun ghair munsharif? Okay, soalan ghair munsharif. Okay. Kalau you dah cakap dia isim, ni soalan yang kedua you kena tanya. Okay. Saya tulis question 2 lah. Okay. Kalau you dah jawab isim, question 2 you tanya. Ini isim mu'rab, mabni ke ghair munsharif, betul tak? Okay, now. Now you tanya lagi. Okay. Ni bila nak jawab lah. Okay. Oopsie. Soalan nombor 3. You tanya lagi. Dia adalah apa? Marfu', mansub ataupun Majrur. majrur. Okay? Faham In short, saya tulis dia sebagai 3M plus 1. 1. Okay, 3M plus 1 Faham Okay. Biar kali-kali sikit you faham. Ni bila you baca Quran, misalnya you nak lebih detail tahu apa maksud dia, apa mungkin dia punya message kan. These are the steps that you can do actually. You can ask. Okay. Alright. So because you dah tahu dia punya sarafnya, you dah ni sarafnya. Ni soalan pertama ni. Yang ini you tanya sarafnya. Yang ini you tanya tentang i'rabnya. Betul tak? Ni i'rabnya. Yang atas ni adalah sarafnya. Betul tak? So bila you tanya ni, cukuplah, lengkap lah. Makna you dah tahu apa? Remember I said you learn Arabic, ada 3 things yang you nak kena tahu. Pertama, you nak kena tahu makna dia, which is the vocab. We have done that one. Betul tak? Number 2, you know the spelling and pattern. Okay, which is this lah. The mu'rab, mabni, ghair munsharif. Okay. The last one, you know the i'rab. Okay, good. Faham? Okay, now. Sekarang kalau soalan tu adalah verb pula. Okay. You tanya soalan dia, question dia adalah kalimah isim ke huruf. Okay, sekarang you jawab. Okay, jawapan dia adalah fi'il misalnya. Okay. Apa nak buat kalau dia fi'il? Apa nak buat kalau dia fi'il? Mu'rab atau mabni. Mu'rab atau mabni. Atau mabni. Okay, betul You boleh jawab mu'rab atau mabni. But sebelum tu, sebelum you tanya mu'rab atau mabni, okay, you tanya dia dulu. Okay. Soalan tu fi'il apa? Fi'il madi, okay, mudhari ataupun amar. Okay. Ni. Sebab ni pun termasuk saraf jugalah. Okay. Dalam mabni, mudhari dan amar. Lepas tu soalan ketiga yang you nak kena tanya adalah sama ada domirnya apa? Domir. Domirnya apa? Domirnya apa? What's the domir? Okay. Domirnya apa? Soalan ketiga baru you tanya ini. Baru you tanya i'rabnya. Okay. Soalan keempat, sorry. So verb kita ada soalan tambahan. Okay. Soalan 4, fa'il, you tanya baru you tanya dia punya i'rab. Okay. Baru you tanya i'rabnya. Okay. 3M plus 1. Okay tak? Okay. Alright. Now. Okay. Now. Kenapa fi'il saya suruh you tanya domir? Kenapa? Kenapa dalam domir kita ada soalan tambahan? Why? Soalan saya lagi sekali. Kenapa kan? Kalau tadi isim kita tanya 3 soalan je. Kalau fi'il, suruh tambah lagi 1 soalan. Domir. Kenapa? Awak rasa? GQ-nya. Kita nak tahu siapa pembuatnya. GQ-nya tu adalah termasuk dalam siapa pembuatnya. Very good. Kerana dengar bila you tengok ayat Quran, okay, contohnya ni. Di dalam ayat Quran ni, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Okay, ya bakhal, kalau you cari makna,
Apa makna bakhal? Bakhil. What's the meaning? Bakhil Bakhil. Ya'mur, amar, apa makna amar? Perbuatan. Suruh lah. In an action Ya. Yang kemut lah. Yang kemut. Sekarang bila ada perbuatan mesti tak nak ada orangnya. Ada. Dan dalam ayat Quran ataupun dalam bahasa Arab kita tak payah nak cakap he-nya, she-nya, pronounnya tak payah. Dalam verb ni bila saya cakap yabkhaluna misalnya, automatically saya tahu yang buat ni adalah bukan seorang tapi GQ-nya ramai orang. Cakap jawab betul-betul. GQ-nya. Jadi GQ-nya nak tahu orangnya siapa. Saya cakap dari awal dulu, daripada mula kita belajar GQ tu sangat penting. Dalam isim dah penting, apa lagi verb. Sebab verb GQ-nya tak disebut lagi siapa. Tak disebut dalam ayat. Namanya domirnya hidden inside the verb. Do you understand? Contoh kalau misalnya dalam Quran jarang kita tuliskan verbnya, kecuali kalau dia nak tulis dia punya pronoun dia huwa, huma, hum ke apa ke kul, you sebut huwa lazi atau disebut verb tu selalunya ada sebab yang lain. Tapi kebiasaannya kalau verb ni kita tak sebutkan lagi pronounnya, domirnya kita tak sebut sebab dalam verb yang ditulis ni dah ada orangnya, dah disebut orangnya. Sebab tu kita ada 14 domir berserta dengan perubahan fi'il. Faham tak ni? Faham ni? Alright, okay. So, let's say I say soalan saya allazina yabkhaluni fi'il madi mudhari' ke amar? Soalan pertama. Fi'il mudhari'. Makanya ini domir huwa kan? Saya nak you transfer atau saya nak you tukar menjadi hum. Sebab itu jawapannya yabkhaluna. Correct? Sama juga ya'muru menjadi ya'muruna. Okay? Boleh? So kita akan buat sama-sama soalan ni. Faham tak cara nak buat soalan ni? Ada tak yang tak faham? Ada tak yang tak clear how do we do this? Now okay? Okay? Boleh Cik Sofia? Yang suaranya jauh ya. Suara jauh, okay. Now okay? Ya, okay. Is it better? Okay, now. So soalan faham ya? So first macam tadi soalan tadi kena tahu dia fi'il madi mudhari' dengan amar ataupun amar. Okay, now first question. For your information, ayat-ayat ni semua dalam surah An-Nisa. Siapa yang bijak lestari dia boleh tengok ayat Quran aja dan dia dapat jawapannya. Okay? Dia boleh tahu jawapannya kat situ. Sebab saya dah saya dah bagi dah kuncinya, cluenya. Cluenya dalam surah An-Nisa. Okay? Boleh? Faham tak ni? Siapa tak faham? Dah faham ya? Okay, now. Kita tengok ni. Very good lah. Today pace is very good. Okay. So, ya'kulu. Fi'il madi mudhari' ke amar? Mudhari'. Okay. So, sekarang daripada fi'il mudhari'nya, saya nak dia jadi, saya nak juga dia tukar jadi domir. Antum. So, what you do? Jadi, Ya'kuluna. Okay. Buang, tambah waw nun. Yang dia tanya, Ustazah macam mana saya nak tahu Ustazah nak tambah apa? Macam mana nak tahu Cik? Macam mana Cik tahu ya'kuluna? Bukan ya'kili ke ya'kulu. Tukar. Macam mana nak tahu saya tukar tu? Tengoklah. Carta fi'il. Dia tak ada yang pelik. Tu yang kita nak suruh you hafal tu. Okay, saya rasa saya nak suruh you hafal lah. Boleh tak? InsyaAllah. InsyaAllah kita suruh hafal. Sebab ini dia adalah dia punya basic of fi'il. Mana nak tengok sini. Sebab saya tengok ada yang jawabnya dia tak tahu mana nak refer. Okay. Dekat ini, bukan yang ni. Ada saya kasih latihan, sorry. Okay, you tengok ada latihan saya bagi fi'il. Okay, saya dah bagi banyak latihan semua on first page saya explain. Ni nampak? Ni saya dah terangkan ni kan. Ingat tak? Ini dia punya tu. Okay, dekat latihan you ada. Huwa, fa'ala, fa'alu, fa'ala tak ada kat latihan you, saya dah bagi banyak. Ambil je boleh satu. Tampal dan ingatkan. Okay, so this is where all the answers you just have to refer here. This is basic questions Lepas tu Ustazah kasih soalan ni supaya you lebih faham. Alright, okay. Got it? Siapa tak faham then you just unmute Kalau tidak Ustazah terus langsung ya. Walahunna rubu'u mimma Taraku, yes. Okay, so taraku. Tambah waw saja.
Okay. Siapa tak dapat jawapannya, please let me know Kalau diam tu maknanya Ustazah assume you all faham Jawapannya adalah taraku. Very good. Okay, next one. Wa in kana rajulun fi'il madhi mudhari atau amar ni? First question. Mana? Fi'il Kana mudhari. madi. Jawapannya adalah yurasu juga. Okay. Correct. Tarik. Rasu, damir ruah. Zaza, taroku tu tak ada nun Tak ada. Ada nun kalau fi'il madhi saja. Okay, good. Very good question. Okay. Turn everybody look here. He, she asked me, ada nun tak belakangnya Ustazah? Tengok kalau fi'il madhi, sebab tu Ustazah tanya, soalan pertama kena identify dia fi'il apa? Madhi, mudhari atau amar? Sekarang dia adalah fi'il madhi, taraka kan soalan dia kan? Jadi kita nak you tukar jadi home, tambahannya apa Cik Sofia? Waw and alif saja. Nun yang ditambah ni, sebutin nun yang belakang ni hanya untuk fi'il mudhari saja. I know, it looks like this. Right? Tapi yang ada nun ni khas untuk fi'il mudhari saja, bukan fi'il madhi. Faham tak ni? InsyaAllah. Faham tak ni sayang? Ada bengong sikit lah. Apa ya? Okay. Look carefully again. Boleh lah faham. Boleh. Okay, InsyaAllah. tengok Ini nota ni you kena refer. Mesti always with you. You don't need. Fi'il madhi perubahan dia kat mana Cik? Hujung. Kat belakang saja. Nampak tak? All the addition is at the last kalimah. Sorry, atau last huruf. Semua di belakang yang saya highlight warna kuning ni. Nampak? Kalau fi'il mudhari, itu yang kita kata ada anita. Nampak tak? Dia ada ya, ada nun, ada alif ni semua. Okay? Termasuk juga penambahannya di belakang. So yang mungkin ada sedikit sukar, fi'il mudhari perubahannya di depan dan juga di belakang. Okay tak ni? Okay. Now, soalan tadi, Cik tanya, kenapa Ustazah tak ada nun? Sebab nun ni, okay, dia tanya, kenapa tak ada nun? Sebab nun ni hanya fi'il mudhari. Fi'il madhi ada nun tak? Tak ada. Sebab tu saya kata ini adalah pattern. Ibaratnya macam acuan lah. Cik nak buat kuih tart, ada acuan kan? Semua acuan dia mesti sama terapnya macam ni. Penambahannya mesti acuannya ikut macam ni. I can put any kind of verb, but when I switch the GQ, when I switch the domir, the same thing has to follow. Saya kena tukar jawapannya, saya kena tukar perkataan tu dengan penambahan yang sama. Faham tak ni? Okay, tu yang kita buat latihan sebelum ni. Kita kasih banyak fi'il madhi, mudhari dan amar suruh tukar dalam verb yang berbeza. Penambahan dia tetap sama. Bila suruh buat fi'il daripada huwa sampai nahnu memang senang. Boleh refer je. Masalahnya nanti bila macam ni kita kasih perkataan yang lain-lain. Okay. Jadi soalan Cik tadi, kenapa dia bukan tambah nun? Sebab nun tu hanyalah untuk fi'il mudhari. Fi'il madhi tak ada nun. Sebab tu ingat soalan yang pertama tadi saya tanya, ingat tak tadi ni? The steps, bila fi'il mesti identify dia madhi, mudhari atau amar dulu. Kalau Cik dah silap identify ni, maka salahlah jawapan yang you buat. Okay? Dah lepas tu baru tanya domirnya apa. Baru nanti kita buat i'rabnya. Okay? Understand or not? Okay, good. Alhamdulillah. So moving on here. So ini fi'il fi'il madhi kan Cik. Maka kita nak menjadi taraku. Okay? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ni wa in kana rajulun yurathu kalala, maka dia adalah yurathu sahaja. Okay? Yang ini fi'il madhi mudhari ke amar? Mudhari. Mudhari. Okay? So ya'malu menjadi? Ya'maluna. Yes, ya'maluna. Okay? Tambah sama macam kat atas. And because I repeat lagi sekali senangnya perkataan ni yang saya ambil ni kerana dia ayat Quran. Pernah ingat tak saya cakap? Kerana ayat Quran, kebiasaan domir yang digunakan ada domir apa? Huwa dengan hum le. Nampak tak? Soalan dia seolah-olah repeated. Kita dah bagi you, hello, yes? Soalan 3 tu apa jawapan? Yurathu. Jawapan yurasu juga. Yes, soalan dia tak berubah. Rasu. There you go. Yang saya nampak warna purple ni, inilah jawapan dia.
Alright, okay. Hmm. Nak merah ke? Purple tak nampak Tukar warna kuat sikit lah. Mr. Piramli. Nampak Besar sikit tak lah. nampak. Tukarlah merah lah senang. Merah terang. Kenal warna merah ya. Dia tak nampak kecil besar lagi. Merah. Saya punya skrin ni sangat besar. Okay, baik. Wow, nun dia dah merah eh. Nampak? Cukup besar? Mata orang tua memang gitu. Dia Terang nampak. Hai. Cinta Piramli Betul. Okay. Tak nampak pakai teropong. Nampak ya cik warna merah. Okay, kita tak nak pakai warna merah, takut marah. Okay lah. Pakailah warna merah. Okay. Saya sebut tadi, kalau dalam Quran kebiasaannya domir yang digunakan adalah huwa dengan hum. Sebab tu soalan saya hampir lebih dari 50% saya gunakan domir yang sama. Dan ini adalah ayat Quran. Okay. Now, ulaika Ya, ada. adna lahum. Okay, tada. Jangan tukar baris kat Jamilah. Ini barisnya macam tu kekalkan. Dia ada sebab kenapa dia macam tu. Dia belum sampai lagi. Tadna. Okay, ni fi'il madi. Tambahnya dengan nun alif kat belakang. Yes. Jangan tu dah tada. Ni tadna. Alright, okay. Dapat ni. Okay, so ni jawapan dia. Next one, nombor 6. Wah. Ya ja'alu. Ya jangan lulah jawapannya itu juga. Dia dah kasih dah. Kalau jawapan dia itulah. Tak ada yang pelik. Saja nak kelirukan aja. Okay. Alright, Nahia. Hurima. Jadi apa? Hurrimat. Hurrimat. Very good. Hurrimat. Okay. Hurrimat. Ta pasal anti jadi pakai ta. Hurrimat. Okay. Yuridu. Ni. Okay, very good. Okay, now. This one? Yuridu. Yuridu. Yes, yuridu. Huwa. Siapa tak dapat beritahu Yuridu. Saya kalau diam tu maknanya faham lah tu. Yeah. Sundusia semua okay? Cik Rohani? Yep. Alright, Kak Ayu okay? Kak Siti? Alhamdulillah. Ini dia trik kita banyak ni. Apa dia? Dia banyak trik kita. Ayat trik. Dia trik kita banyak. Semestinya soalan mesti salah apa? Siapa cakap soalan mesti salah? Itulah Biasa kasi soalan salah. Saya suka kasih soalan betul. Okay. Sebab nak test lah yang salah ke yang betul. Okay, baik. Alright. Siapa lagi? Right. Okay. Cik Rani okay Cik Mina okay? Ini tak nampak muka semua orang tu. Saya tanya sebut satu-satu nama. Okay. Yuridu. Then the next one. Di walikulin. Sama juga ni. Walikulin ja'alna mimma taraka walidani wal aqrabun. Ayat 9 dan 10 tu adalah satu ayat by the way. Taraka. Okay. So remember I said okay. Okay. Nampak ya? Saya kata huwa dengan hum. More than 50% of the question is about this. Alright? Okay. So I think I shared this with all of you last session. Surah An-Nisa ni dia berkaitan dengan apa? Perempuan. Perempuan. Memang surah An-Nisa tu bermaksud perempuan. Tapi ceritanya adalah perempuan ke? Most of it, the content? Lelaki. Pemimpin bagi kaum wanita. No, dia punya content most of it tentang harta. Yes. Okay. Jadi ayat yang sini dari atas ni kan nampak ni semua adalah pertama dia kata orang yang makan harta anak-anak yatim. Amwal al-yatama zulma. Mereka yang makan harta anak yatim secara zalim. Walahunna rubu' mimma taraku. Dan bagi mereka 1/4 daripada apa. Ni kalau suami mati. Okay. Isterinya dapat berapa? Gitu 1/4. Kalau tak ada anak. Okay. Tibalah je harta pula. Ilmu ni. Ngantuk ke? Okay. Wa in kana rajulun yuratu kalala. Ni kalala. Ni satu keadaan di mana dia tak ada mak, tak ada bapa, tak ada anak. Okay. So ni ayat-ayat ni semua adalah berkaitan dengan harta. Okay. Nanti you boleh baca lah. Alright. Okay. Tak nak ambil bahagian meaning lah nanti lain kali. Okay, baik. Soalan ni faham? Faham ni? Okay. Okay, now. So
So sekarang kita nak tengok bahagian yang sini. Okay. Page ni adalah adalah bantuan untuk you jawab soalan yang selepas tu. Isim first. Okay, sebelum saya tanya soalan ni, saya nak recap satu bahagian yang dipanggil sebagai, okay, ni dah settle Remember, kita kata magic number 3 kan? Kita ada satu namanya 1, 2, 3 rule, ingat tak? Okay. Ni sebenarnya ada dia punya nota. Tengok nota dia je. Ambil dia nota. Okay. 1, 2, 3 rules. Hari ni cuaca mendak sikit lah. Cuaca mendak. Apa saya? Kita yang mendak, cuaca mendak. Asal cuaca mendak? Cuaca Nanti mendak, kita otak mendak. mendak. Mendak je. Susah ke? Tak susah, tapi itulah tak tahu Cuaca mendung Terus semangat. Terus semangat. Berlemangan. Tak apalah. Maaf lah, terpaksalah ajar benda yang tak senang sikit waktu cuaca yang mendung ni. Alright, okay. So remember the 1, 2, 3 rules. Remember back to the same one that we have learned just now. Kita ada 3 bahagian, kemudian kita ada 3 jenis kalimah. Okay, now 1, 2, 3 rules. Kenapa saya nak terangkan ni? Sebab kita dah masuk ke bahagian ni, nampak ni? Ada domainnya mabni, semi fleksibel, ni dia dah baca lah. Two types. Dan kita ada satu namanya kalimah, satu perkataan. Kedua, kita ada murakab. Ini ada dalam nota, you boleh check Murakab, kita ada murakab tam dan murakab nakis. Ini yang kita belajar ni. Ini soalan yang Ustazah tanya, murakab tam. Okay, alright. You boleh tengok, you boleh baca soalannya. Okay, murakab tam dan juga murakab nakis. Maknanya dia dua perkataan atau kita panggil sebagai frasa. Last sekali adalah jumlah, sentence. Okay, dan bila kita cakap tentang sentence atau jumlah, dia mesti 3 perkataan dan lebih. Okay, dan ayat, cik, dia cuma boleh 2 je. Sama ada ayat tu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Okay, apa makna jumlah fi'liyah? Jumlah yang begin with Jumlah fi'il. dimulakan dengan fi'il lah. Jumlah yang ismiyah, jumlah yang dimulakan dengan isim. Okay. Kalau kita panggil jumlah ismiyah, automatically perkataan isim tu dipanggil sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Dan bila ada mubtada, mesti ada Khabar. khabar. Faham ni? Siapa tak faham? Ini penting ni nak faham ni. Okay, saya tengok muka satu-satu dulu. Belum tengok muka semua. Kita tak Nak ada cakap kebetulan you orang mengantuk, kena pula tanya soalan yang tak senang ni kan. Nak kena exercise dulu. Alahai. tidur. Matikan Okay, saya nak nyari banyak recap. It's a revision. Jadi benda yang dah belajar tu nak kena ingat balik. Sebab tu dia bukan banyak benda awak dah belajar. Nak revise balik je. Latihan ni adalah revision. Tak apa. Belajar kan Kak Jamilah? Alah, belajar je. Kan cakap tadi. Perkara yang kita nak buat sekarang ni adalah apply apa yang kita dah belajar. Semua dah mengaku. belajar, memang dah belajar. Pergi shopping hilang. Yang tadi tu tak hilang pula. Cik tadi yang hari tu di Khamis dia kata, jangan kata pergi shopping, keluar pintu je dah hilang. Susah dia kata. Assalamualaikum. Hai, aku stapler kan boleh? Sebab belajar tak masuk universiti. Kita tak belajar universiti pun nak kena ni lah. Kita apa? Nanti kita buatlah ni. Sebab tu saya ulang-ulang baik kali. Jangan bosan juga. Okay? Siapa rasa boring angkat tangan? Boring. Boring. Pakai Cik otak apa? sikit lah. Pasal saya ngantuk geram. Jadi kan Boring kan? Bila dia cakap topik ke topik. betul. Yang nombor 10 tu dia Damir Hua. Hmm. Dia spelling dia macam mana? Oh, spelling dia. Okey, sekejap. Cik Hati. Teraka jugalah. Okey, baik. Semua taraka je lah. Tak ada alif. Nombor berapa? 8 Nombor Hari 10. hukum. Oh, 10 taraka pasal dia hua, Cik Ti? Damir Taraka Hua. is hua. Kalau dia antum, kalau dia home dia jadi Kalau dia taraku. home dari Taraku. Taraku. Kalau antum lain pula. Taraka. Taraktum. Okay. Antum taraktum.
Ya Dia nombor 6 apa jawab dia ya? Benar jawab. Dia belum move on daripada Yaj'alu. ni rupanya. Ya, Yaj'alu. Yaj'alu juga. Okay, betul, betul, Tetapi betul. lain dia masih tengok soalan ni rupanya. Hai. Memang ngantuk betul lah. Tadi Betul, tempat betul. baring dulu. Tempat baring dulu, baring kat situ. Ya Allah. Tinggal jauh. Yati murid nombor 1 dia kalau tak faham kita lah. Kita rasa kita lagi tak faham. Taklah. Kita paling tertinggal sekali. Okey. Kalau gitu, Ustaz rasa Ustaz nak suruh buat latihan lah pasal nak buat mutadakhabah. Alright, this is very important bahagian ni. Domir ni namanya pronoun kan saya cakap tadi. Dalam verb auto dah ada domir. So tak payah sebut perkataan tu, tak payah sebut ayat tu. The moment I say yurathu, saya tahu yang buat orang tu orang lelaki bukan orang perempuan. Hurrimat, kata-kata tu yang diharamkan benda-benda tu semua muannas misalnya. Okay, yakuluna, yang makan tu bukan seorang, ramai-ramai. Yang makan harta anak yatim bukan seorang. Tu gunanya. Okay, contoh saya tunjuk ayat Quran dah senang. Misalnya sini ayat Quran ni. Okay, you kata kat sini inna auhayna. Nampak ni? Ini verb kan? Ya. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu. Nampak tak? Tak payah cakap ana lagi, tak payah nak cakap Allah, dia nak sebut nama dia lagi. The moment he say auhayna, kita tahu it's Allah Subhanahu Wa Taala. Ni saya dah terangkan kenapa Allah gunakan nahnu. Kenapa? Saya dah terangkan soalan kenapa Allah gunakan nahnu sedangkan Allah tu satu. Why? Anyone? We have explained this many times. Why? To confirm that he's the powerful one. Alright, that's one of the answer. But more than that, why is that? There is a specific answer to that. Why? Auhayna. Apa dia? Wahidun, Wahid. Wahid tu yang last week tu kita terangkan. Wahid dengan Ahad. Okay, no. Oh. Soalan saya dengar ya. Auhayna, betul tak? You all agree? Ini fi'il, isim ke huruf? Remember? Kalimah. You go back to basic. I'm teaching you again one more time. Question 1. What is this kalimah? Isim, fi'il ke huruf? PL. Very good. Fi'il apa? Madi, mudhari ke amar? Madi. Madi. Domir apa? Domir nahnu. Nahnu. Dengar faham step dia saya ajar ni. Bila you nampak satu kalimah, always answer first question. Isim, fi'il, huruf. Okay, nanti saya hantar dia punya steps. Isim, fi'il, huruf. Kedua, Isim. fi'il dia. Kalau you kata dia fi'il, fi'il madi, mudhari ke amar. Betul tak? Yes or no? Yes. Nanti you tanya, domirnya apa? Nahnu. Okay, now. Sekarang soalan saya adalah, you dah faham dah maknanya kami wahyukan. Okay. Dah faham dah sudah makna? Nampak tak? Tak payah nak tulis kami lagi sebab na ni dah indikator. Dalam verb tu adalah orangnya adalah kami. Betul tak? Ini soalan secara detail ataupun dengan lebih terperinci. Why? Allah tu satu. Yang wahyukan siapa? Kita tahu? Allah. Okay, I know. Allah tu satu ke ramai? Satu. Dan kenapa dia panggil nahnu? Kami. Kami kan gunanya untuk ramai. Kerajaannya. Question? Untuk menguatkan. Kerajaannya. Kerajaannya. Okay. Tapi still Bahasa dia. Allah satu kan? Bahasa dia menunjukkan dia lah. Bahasa dia. Untuk Bahasanya. apa penggunaannya? Penggunaan dia lah. Saya dah explain ni berkali juga. Apa dia? Indonesia? You buka mulut, saya tak dengar. You said something, is it? No? Melayu? Ingat, kat Siti? Tak ada, okay. Pass. Lagi kalau dengar, very carefully. Dalam ayat Quran, sekarang kita dah belajar verb, you akan notice dalam banyak ayat Quran, inna nahnu nazzalna zikra. Allah sebut lagi, nahnu nazzalna zikra. Kami turunkan ayat Quran. Allah yang turunkan Quran, Allah tu satu. Tapi disebutkannya pula nahnu. Ya tak ya? Betul tak? Kenapa? Sebab nahnu tu adalah sebabnya litakbir. Untuk bangga. Kebesaran. Jawapan you jawab tadi untuk apa tadi? Untuk kekuasaan dan sebagainya. Itu termasuk dalam jawapan tu. Jawapan yang paling asas sekali ataupun jawapan yang paling tepat adalah untuk kebanggaan. Takbir. Untuk membesarkan. Allah kan akbar, maha besar. Dia Allah tu very proud. Dia bangga. Dan dia layak pun untuk membanggakan keadaan dia dan untuk membanggalah, untuk menjadi bangga. Memang itu adalah sifat Allah, bangga. Manusia tak boleh bangga.
Siapa yang bangga, takabur, faham perkataan takabur? Ya. Takabur tu maknanya Membanggakan diri. membanggakan diri, maknanya dia seolah-olah nak Dia- ambil sifat Tuhan. Maknanya Azubillah, Na'udzubillah min zalik. Allah saja yang boleh bangga. Manusia tak boleh bangga. Jadi takbir kerana apa? Dari underlying meaning is that walaupun nahnu tu adalah kebesaran yang kita gunakan untuk ramai orang, Allah satu tapi power dia untuk ramai orang. Faham ni? Okay? Tapi manusia, kalau kita dalam uslubnya kita kata nahnu. Kalau saya tak cakap saya cakap kami atau kita. Itu adalah untuk tujuan apa? Merendahkan diri. Okay? So jangan pula pelik kau pergi jumpa orang Arab dia panggil nahnu. Nahnu? Dia seorang ke? Dia panggil nahnu. Nahnu tu maknanya dia rendahkan diri dia. Ni ayat Tuhan apa, je. Kak? Apa dia? Ni ayat apa kau pakai? Ina Nahnu. ayat apa tadilah surah An-Nisa. Inna auhayna. Ina Haina tadi. Aras. Okay. Where's your video? Cannot see you lah. That's why Tapi- you Melayu. Mana nahnu dia? Nahnu is Haina. inside the verb. We tell you just now. Eh, When we talk about a verb, bila dalam verb, tak payah tulis nahnunya. Dah ada dah verb dia. Sebab itu tadi soalan saya tanya, kalau you cakap tentang fi'il, automatically mesti nak faham dia punya verb sekali. Contoh lain. Yashhadu. Atau ni lah, kafarulah. Okay, kita ambil dua. Yashhadu misalnya. Kalimah dia jenis apa? Isim, fi'il ke huruf? Fi'il. Fi'il. Fi'il Fi'il apa? mudhari' Fi'il mudhari'. Dhamir apa? huwa. Very good. That's how you do. So you know yang bersaksi tu adalah dia. Allah misalnya. Lain. Yashhaduna. Sama perkataan Kalau you tengok dari sudut makna syahadah ni atau yashhad maknanya menyaksikan lah. Menjadi saksi. Tapi ini untuk seorang. Sekarang saya tanya yashhadun. Yashhadun. Fi'il apa? Hum. Fi'il mudhari' lah. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Oh. Dhamir hum. Jadi kat sini adalah mereka bersaksi. There you go. You see that? That's why important you know the dhamir. So you know who's doing the action. Maybe the action, perbuatan dia sama, bersaksi atau menyaksikan. Tapi orang yang buat sama tak sama dalam ayat ni? Tak sama. Kafaru. Dhamir apa? Hum. Dhamir hum. Fi'il apa? Hum. Fi'il madhi. There you go. That's how you do. Try, okay, if you want as a practice. Saya tak kasi, I don't want to give homework on this yet lah. What you can do is, okay, you can go back, alright. You use the same surah or you want to do this also can. I think we can do lah as a homework, okay. Because next week kita tak ada, apa tu? Kita buat tajwid kan. Alright, so tajwid tak, tafsir kan. Tafsir kita akan sambung surah Infitar. What you can do as an exercise, okay, you do this. Identify, use the three things. Or you want to do extra isim pun boleh. Isim apa? Fi'il madhi mudhari'. Isim apa? Isim mu'rab mabni al munsharif. Kan kita ada tiga soalan tadi kan? This may be your exercise if you want to do. You want to do lah as an extra. Buat nak mantapkan you punya fi'il tadi dengan isim. Surah Nisa. Surah Nisa boleh, you boleh buat macam tu. Just buat yang Suzan nak you buat ni dengan keadaan yang masa you do with speed. Faham maksud saya dengan speed? Maknanya you buat dia macam fast tadi. Saya tanya je you jawab, you tanya je you jawab. Sebab mudah. Bila you dapat buat ni, insya-Allah nanti mubtada khabar lagi senang. Mubtada khabar, tadi saya cakap tadi, dia dah jadi jumlah. Sekarang I'm teaching you only one kalimah. Betul tak? Murakab kita dah belajar harfu jar, idhafah dan sebagainya, sifat you dah go through. Sekarang ni kita nak go in depth lagi bila perkataan tu 3 dan lebih. Contoh ni, 3. Sekarang you tanya I ni, innal ladzina kafaru, ni you tengok satu bahagian je. Tak? Sekarang siapa mereka tu? Mana pembayang dia? Ni kena tengok kalimah-kalimah yang lain-lain tu. Dia jadi ayat. Lagi contoh paling bagus sekali sini. Yashhadun. You kata home kan? Yang ini huwa kan? Siapa mereka ni? Yang ini siapa ni? Huwa ni balik pada siapa? Memanglah ada domain ni huwa dengan home. Tapi siapakah orang tu? You faham tak? Itu yang kita nak belajar tu. You cakap ini huwa, ini home. Siapa orangnya? You tahu mereka tu dia. Tapi sebenar-benarnya yang dikatakan huwa dengan home tu siapakah orangnya? Takkan malaikat pula. I don't know lah. You have to see lah. Takkan malaikat is two what? Muannas, remember? Malaikat is muannas. But this one is not muannas. Where do you go? What is it? That's why we need the jumlah. We need the whole sentence.
This is what we are doing. When you are talking about a verb, you must be with a sentence. Kalau belajar jumlah fi'liyah, wajib you kena tahu dia punya sentence, the whole structure. Kalau isim you boleh murakab aja. Dua perkataan macam billahi. Dah faham dah? Oh, dengan Tuhan. Okay, understand sikit. Ni harfu jar idhofah kita dah belajar. Bi ilmihi, dengan ilmunya. Okay, at least you get some idea. Kalau macam ni, macam tu je perkataan yashhadun. Siapa pun nak cerita ni? Oh, ini ceritanya sebenarnya untuk ni. Tengok rusulah mubasyirin. Dia kena tengok ayat sebelum tu. Sebab nabi-nabi ni semua adalah hujah, gini. You kena tahu ayat ataupun cerita sebelum dan tersudah untuk beri kefahaman. Ini yang kita nak buat sekarang ni. Sebab itu verb, you perlu, dia bukan sekadar satu kalimah je you kena faham. Sebab dia terlalu, panggilnya compress perkataan ni compress, so one verb, okay, perkataan tu compress tapi ada underlying meaning that is related to that kalimah. Okay, I know it's something new, but we're going to do this more often, insyaAllah. Okay, I think I don't want to continue doing the third part. What you can do as a homework, you go back to Surah An-Nisa tadi. Okay, alright. You can identify for me all the verbs and answer the 3 questions. You know the 3 questions, I will share with you this one. Okay, is it fi'il madi, mudhari, amar? What is the domir? Okay, you can stop with it. We haven't learned this one, but you can stop until question 3 saja. Okay, dia isim ke, fi'il ke, huruf? Okay, tanya. Kemudian fi'il madi, mudhari dengan amar, domirnya apa? So meaning to say, you keluarkan fi'ilnya dan juga domirnya untuk soalan daripada surah An-Nisa ni sebagai tambahan. Okay, just to assist you lah when you do the next questions lah. It will be easier that way. Any question? Ada soalan bila you buat Okay. Misalnya you akan notice, alright? Okay, ini clear lah, ini soal yang biasanya. Contoh lah, ni kita belum belajar tapi you akan nampak dekat sini. Misalnya contoh perkataan apa ya? Ni tak. Contoh ni simple. Ni. Misalnya la taghlu. Macam mana? Jadi tak tahu isim fi'il ke huruf ni. Saya tanya awak, isim fi'il ke huruf? Atau takfuru? Ini macam fi'il mudhari. Makna dia pun fi'il mudhari. Telah beriman atau tapi mana nun dia pergi? Contoh you akan jumpa macam tu So kalau nampak soalan macam ni boleh tinggalkan dahulu. Okay. Ini adalah bahagian kedua yang kita akan belajar. Verb di mana misalnya dia fi'il mudhari, dia akan buang pula. Saya ulang lagi sekali Kalau isim kita ada tukar dengan ganti, betul tak? Ni abang dengan mukadarah kan? Contohnya ni kan? Kan? Yang ini tukar dengan ganti kan? Kalau orang munsarif kan, ingat tak? Musa dan sebagainya. Kalau verb kita ada buang pula. Dia akan dibuang. So contohnya kalau misalnya verb misalnya nampak. Susah ni verb. Tapi saya tak tahu dia fi'il madi mudhari amar. Sebab dia belakangnya waw alif tapi depan dia ta. Macam fi'il madi Okay, kalau you nampak soalan yang bertentangan macam ni, tinggalkan dahulu. Tak payah jawab dulu. Faham ni? Biarkan dulu. Dia ada sebab kenapa dia macam tu. Okay, tinggalkan dahulu. Take the obvious one. Saya nak exactly, dengar soalan saya nak exactly patternnya macam yang ini sahaja. Mana tadi? Yang macam ni. Saya nak yang pattern macam ni. Yang mana yang dia ada buang-buang nun kat belakang ni, misalnya jumpa je tadi tu, tinggalkan dahulu. We will resume and come back with that. We haven't learned that one. Understand ya? I want the exact pattern sahaja. I don't want you to go to the other one, the other parts yang saya cakap tadi tu. Ada buang ma'il, takfuru. Tu asalnya takfuruna. Tapi kenapa nun dia buang? Ada sebab ni kita akan belajar benda tu. Okay? So now I want the pattern exactly follow yang pattern Ustazah dah bagi tu. Faham ni? Okay? Soalan saya straightforward ya. Jangan kompleks-komplekskan sebab ada kadang-kadang dia kreatif. Dia nak soalan lagi lebih. Okay? Pening tu. Ya, nak tanya lagi satu tu. Soalan nombor paragraf yang last 3 penghabisan sekali. Alright. What's the ayat? Pak Aminu. Okay. Ni. Pak Aminu. Lepas wasal tu, huruf wasal tu. Yes, correct. Itu pun kira macam ditinggalkan. Okay, ini sebab dia ada huruf dan juga fi'il. Kalau dia tak clear untuk you, you boleh tinggalkan. Boleh tinggalkan dahulu, tak ada masalah. Kalau tidak pun aminu ni dia adalah fi'il madhi dhamirhum. This is quite clear actually. Sebab fa kita dah belajar kan haraf kan. Yang saya maksudkan yang kalau macam buang-buang macam ni, dia depan Anita Cik Mina. Nampak tak? Tapi dia nun dia hilang misalnya.
Latarlu tu apa Kak? Latarlu. Latarlu tu jangan melampau. Dia fi'il mudhari' majzum. Dia dihazaf nun. Jangan melampau dalam agama kamu dan jangan kata kepada Allah kecuali yang benar wahai ahli kitab. Okay? Alright, take the obvious. Kalau macam ni, it's actually quite obvious now because far you learn really. It's harfu ataf kan? You can separate this lah. This quite obvious. My point is depan dia Anita ada tak, tapi dia belatuknya takuluna macam ni kan, takfuruna tapi dia dibuang nunnya misalnya. Okay? Aminu is quite straightforward. Alright, you can see that lah. Boleh? Boleh, good, very good. So understand saya nak yang pattern yang very straightforward, follow exactly yang macam ni. Saya tunjuk lagi sekali. Jadi bila nanti you tengok apa tu video, you faham lah. You boleh forward kan? Video boleh help insyaAllah. Saya usahakan untuk buat sepantas yang mungkin insyaAllah. Okay. Tengok ni. Pergi stop and tengok ni. Ni. This is the pattern. I want exactly this pattern. Maybe some of the baris may not be truly the same, but the pattern is the same. The spelling and maksudnya dan yang baris tu mungkin dia jadi fa'ila ataupun tarika, ghafira may happen, but the pattern penambahan dia kekal sama. Itu sahaja. Kita nak you notice dia pattern, spelling pattern. Alright, okay. Ada apa-apa lain? Anyone? Ada? Tak ada. Okay, kalau tak ada insya-Allah kita wakaf sini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal 'asri innal insana lafi khusr.